tadi. Pernah satu pilihan raya di Kelantan, pilihan raya kecil. Iaitulah masa tu Parlimen Pasir Mas Hulu. Pasir Mas Hulu kalau Harla ni rentau panjang. Waktu tu antara manifesto utama Puak Karat ni tuan-tuan dalam keadaan tadi, apa dia punya manifesto dia? Manifesto dia ialah nak lengkapkan jalan utama. Jalan besar lagi kalau nak sedia, senang. Nak daripada kira daripada Pasir Mas nak pergi rantau panjang, nak kira jalan dia highway. Maknanya 2 lorong dalam keadaan tadi. Tak apa? Cerita macam-macam kat orang Pasir Mas Hulu ni. Lepas tu pemilihan raya menang. Bukan menang mereka, bukan menang kat. Dan tarik. Tu dia kelaku jahat tak jahat tuan-tuan. Buat ke dah? Dah, tarik. Pasal apa? Pasal tak menang. Tarik buat kau nak? Buat mai pindah di Temerloh. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi tuan-tuan. Cuba kita tengok. Ini sifat manusia biasa. Hang tak sokong aku, takkan aku nak bagi kat hang. Itu persoalan dia. Patutnya lagu tu manusia, Tuhan tak. Kita tengok dalam kes ni, Tuhan tak. Tuhan bersifat maha pengampun, maha penyayang, dan bersifat keadilan. Kadang-kadang fikir tengok, adilkah lagu tu? Hak mukmin, hak taat kepada Allah tadi, tauk jala pun bismillahirrahmanirrahim dengan doa apa semua, ikan sekok pun tak ada. Hak yang kafir tadi, kelepok naik, sambil duk bonek, sambil duk tayang pula kat yang mukmin tadi ni. Yang sakit punya korajak ni tuan-tuan. Duk tayang pula. Duk tunjuk pula duk dapat kawan tu pun biang pi lah. Ini orang mukmin biasa, tak ada masalah apa, ambil lah, tak ada masalah apa. Lah petang tu boleh buat naik juga seekor ikan. Tu pun kecil ya tuan-tuan. Kecil ya. Hak kawan tadi ni berpuluh-puluh kilo balik pun tak ada masalah apa. Alhamdulillah. Malaikat rupanya duk perhati di langit. 2 malaikat. Ini menunjukkan nak habaq kata ilmu malaikat juga tak sampai kepada ilmu Allah. Malaikat pun lemah, makhluk biasa juga. Maknanya yang sebab itu bila kita mengaji sifat ilmu, kita baca dalam surah ayat kursi tu, maknanya ilmu Allah meliputi segala-galanya. Nak habaq kata Nabi pun dia ada benda yang dia tak tahu. Malaikat pun ada benda yang dia tak tahu. Jin pun ada benda yang dia tak tahu. Tu kalau kita buka tafsir ayat kursi tu, kalau kita buka lah Ibnu Katsir ke Qurtubi, dia cerita apa malaikat tak tahu tuan-tuan. Banyak malaikat tak tahu. Banyak antara malaikat tak tahu. Pernah satu malaikat terpandang di pintu neraka tu. Satu ketika malaikat terpandang, akan ada seorang di kalangan malaikat, akan ada seorang di kalangan malaikat yang akan masuk neraka. Pakat takut semua. Nak takut buat apa? Kalau dia tahu siapa-siapa, tak payah dia takut lah. Tapi tak tahu. Tu yang pakat ramai-ramai pergi jumpa Iblis. Masa tu Iblis pengulu mereka, nama dia Azazel. Tok pengulu mereka. Tok pengulu, kami nak minta kat Tuhan boleh. Tapi hang tok pengulu, tok guru kami pula lagi berkat. Minta lah. Kami amin sudah lah. Dia minta, ya Allah selamatkan mereka semua daripada api neraka. Dia buh depa. Dia tak buh dia sama tuan-tuan. Dia buh depa. Itu masalah. Buhlah selamatlah kami semua. Dah depa semua. Nak bang kata apa pasal apa dia jadi lagu tu. Satu asbab pasal ini kehendak Allah. Satu. Tapi nak bang satu lagi, dia berasa diri dia besar dah waktu tu. Lepas itu dia berasa dia tak perlu kepada keselamatan daripada Allah. Lepas itu orang yang dia payah nak berdoa, orang ni tak kabur. Macam Iblis tak sama. Iblis tak sama ni. Dia berasa diri dia tak apa. Tak perlu kepada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Tak ada masalah. Tu kita ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Cara tengok berapa kali kita doa. Patutnya kalau hang segan lagu mana pun 5 kali ya. Lepas sembahyang. Tu pun lepas sembahyang jemaah lah. Amin. Amin. Lepas sembahyang seorang. Tak ada pasal ya. Apa dia baca om tak tahu no. Apa dia kata om tak tahu dalam keadaan doa apa? Doa apa? Ini tanda sombong. Itu persoalannya. Sebab itu Iblis. Pasal apa dia guna mereka? Pasal apa dia guna mereka tuan-tuan? Pasal dia berasa diri dia hebat. Tak perlu dah. Alah. Dia seorang malaikat. Dia bukan malaikat lain. Selamat. Itu menunjukkan malaikat tak tahu. Nabi pun ada yang Nabi tak tahu. Itu persoalan ni. Sebab dia makhluk. Dia pun ada yang tak tahu. Contoh tak tahu. Pernah satu ketika, kalau tak salah saya, peperangan Daumatul Jandal. Buka balik sirah.
Bagaimana iaitulah kira beberapa puak. Puak beberapa puak di kalangan puak Arab ni, sebenarnya depa ni memanglah bukan musuh Islam lah. Cuma dihasut oleh puak Quraisy dan puak-puak musuh Islam yang lain. Bila dihasut, depa buat perancangan berjanji. Buat macam nak masuk Islam. Pergi jumpa Nabi. Buat nak masuk Islam. Suruh Nabi hantar pendakwah. Dan mereka pun habaq, kami 3-4 puak ni nak pendakwah, biar ramai sikit tak apa. Biar ramai sikit tak apa. Dan kalau boleh pilih hak yang boleh Quran tu. Pasal apa? Pasal kami nak bagi faham tengok Quran dan sebagainya dalam keadaan tadi. Nabi pun hantar. Nabi hantar, dan inilah dia menerbitkan kesedihan yang mutihbab. Dan Nabi diriwayatkan 70 orang hafiz Quran, orang yang hafal Quran terbunuh dalam peperangan Daumatul Jannal. Secara khianat, kononnya mereka nak masuk Islam, rupanya ada. Maka orang, dan biasa nak pergi dakwah, nak bawa apa? Nak bawa senjata. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni lah maknanya Nabi cukup sedih. Kalau Nabi tahu, Nabi nak hantar, tuan-tuan. Itu persoalannya. Nak bak kata maknanya makhluk. Okey, tadi malaikat pun ada yang dia tak tahu. Lepas itu Nabi pun tak tahu. Jin lagi tak tahu. Senang faham lagu tu lah. Itu ada diriwayatkan bagaimana ketika dibina satu kota Nabi Sulaiman. Waktu Nabi Sulaiman diriwayatkan, Nabi Sulaiman tu duk perhati jin buat kerja. Sebab jin kena perhati tuan-tuan buat kerja. Kalau tak buat kerja, kalau tak perhati, dia lari. Baik tu kalau kelaku kita berlaku tak kena duk perhati sangat. Ni jaga-jaga lah ni tuan-tuan dalam keadaan tadi. Dia jenis kalau tak perhati, dia balok kat daun. Dia duduk saja. Sekali tengok sereh mai. Dan pegang cangkui macam sungguh-sungguh. Buat kerja. Dan lalak peluh. Dia tak peluh tak mana pun. Tak buat kerja banyak mana pun. Tu jenis jin tuan-tuan. Dia kelaku jin lagu tu. Baik tu Nabi Sulaiman duduk perhati. Dia buat. Dia pun buat. Buat tak berhenti. Tetap siap. Bila siap, rupanya Nabi Sulaiman tu Allah Ta'ala matikan lama dah. Disebut dalam Al-Quran pada buka tafsir. Bagaimana lepas tu anak-anak dia gerit tongkat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bila dia gerit tongkat Nabi Allah Sulaiman tuan-tuan. Gerit tongkat Nabi Allah Sulaiman tu, maknanya tongkat tu jadi reput. Bila reput, Nabi Sulaiman pun rebah. Jin tu tahu kata mati. Jin kata, kepala jin 2, 3, 4 ekor jin kata, kalau aku tahu ni aku lari lama dah. Kalau aku tahu kata mati ni aku lari lama dah. Menunjukkan dia tak tahu. Itu persoalannya. Menunjukkan dari segi kisah ni nak abang. Ini ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat duk perhati. Malaikat kata, ya Allah, apa pasal ni? Hak kawan ni taat. Ikan kecil awak balik. Dia begitu taat kepada Allah. Hak kawan ni kafir. Tak tahu tengok tu dia. Dia buat balik banyak dan sebagainya. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, Tuhan tengok hak dunia. Tuhan tengok hak dunia. Lah aku tunjuk esok habuan mereka di akhirat. Tuhan tunjuk kat malaikat. Habuan orang mukmin tu akhirat lagu mana? Habuan hak kafir tu akhirat lagu mana tuan-tuan dalam keadaan tadi. Lalu bila tengok malaikat kata apa? Kalau lagu tu tak dapat ikan langsung tak apa. Senang faham lagu tu lah. Tak dapat pom tak apa. Nak kira tak dapat pom tak apa. Dapat susah tak apa. Kita ni masalah duk tak nampak sana tu. Yang tu masalah dia, duk tak nampak. Bukan nampak. Nampak kan tuan-tuan? Tak nampak. Cuma kalau kita ni sebenarnya boleh nampak. Boleh nampak. Bukan nampak dengan mata kepala, tapi nampak dengan iman dan syuur yang kita duk ngaji selama ni tuan-tuan dalam keadaan tadi. Boleh nampak. Nampak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia tuan-tuan. Tapi pasal apa? Kita tak jadikan nampak. Yang ni pun semua lagu tu lah. Kadang-kadang kita masukkan tu semua ialah sumber yang tak elok dan sebagainya dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Okey, baik. Itu yang pertama, sifat manusia yang beriman. Okey, hak yang ni 5 tadi, hak yang boleh binasa manusia 2. 3 lagi to be continued. Sebab kalau panjang cerita ni, okey, kita balik ke kisah tadi, iaitulah Nabi kata sifat manusia yang beriman. Yang pertama macam lebah. Pertama sifat dia bersamaan, in akalat tayyibah. Bila dia makan, dia akan makan daripada sumber yang baik. Okey, satu. Yang kedua pula, wa in wada'at tayyibah. Ni sifat manusia yang beriman macam lebah. Okey, lebah ni jika dia buat keluar sesuatu, dia akan buat keluar sesuatu yang baik.
Apa yang dia buat keluar yang baik, tuan-tuan? Dia makan tadi baik, dia buat keluar pun baik. Apa dia baik? Dia buat keluar al-asal, madu, honey, dia buat keluar cukup baik. Madu yang terbaik. Terbaik ni maksudnya, kata Sayyidina Ali, makanan yang terbaik di dunia, madu. Tanda baik apa dia? Madu tak akan rosak. Baik, itu kalau madu boleh rosak, tu bukan madu lah, yang gula. Senang faham tu betul lah. Bukan madu. Dia main habang sikit punya syok no. Dia kata ni ustaz ni. Madu mana ni? Gunung tahan. No gunung tahan. Nak pi tu bukan dia senang. Kena pi duduk orang kata apa, naik gunung apa semua nak dapat. Berapa sebotol? RM10. La ilaha illallah. Berbaloi ke hampi sikit punya jauh. Apa semua. Dah ustaz asli. Cuma biasalah, kita nak jual mahal-mahal tak mau ni, pasal kita ni satu perjuangan ustaz. Nak faham? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kita ni pasal sama-sama Islam. Mana boleh duk ni, tak apalah RM10 tambah semua no. Dia pun habaq lah kita betul-betul dia bang. Ni nak kenal hak asli ni dia lagu ni. Dia pun habaq macam-macam lah. Dia tunjuk buh di kuku, tak menitik lah apa semua. Tak tahulah kat dia, kita pun tak tahu dia tu. No? Tahu tengok basi. Padan dengan RM10 tu. Padan lah. Tak modal RM5 pun tak tahulah. Dalam keadaan tadi itu persoalan dia. Sebab madu betul tak rosak. Baik itu memang mahal. Senang faham aku tu. Pasal madu ni makanan yang terbaik yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanan yang terbaik di atas muka bumi Allah. Ini lebah wa ulam. Jadi orang yang mukmin pun, apa maksud dia? Dia masuk hak baik, keluar pun hak baik. Perkataan dia perkataan yang baik-baik. Tengok balik kita, hak keluar kita guna. Hak keluar kita guna. Baik itu kita tak boleh serupa dengan puak-puak tu. Tak boleh serupa. Jadi cerita tak salah. Depa boleh buat macam-macam. Tak apa. Esok kalau aku dapat, aku buat macam apa? Tak boleh. Kita serupa dengan depa. Senang faham, piduk sana lah pula. Lagu tu lah. Dah kelaku lagu tu kena piduk sana. Dia tak boleh. Bila main duduk sini, dia lain lah. Dia kena keluar manfaat kepada manusia. Dia tak boleh dah. Dia kena dendam, kena buang apa semua, kena buang sebab keluar dia tu, keluar yang baik. Perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, perbuatan yang baik akan keluar daripada dia. Itu sifat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni yang Nabi sebut khairun nas an yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang boleh bagi manfaat kepada manusia yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, persamaan di antara lebah dan juga orang yang beriman, iaitulah wa in waqa'at ala audin naqrin, jika dia hinggap di satu ranting yang rapuh, lam tukroh, dia tidak akan merosakkan ranting itu. Apa maksud dia? Maksudnya orang yang beriman, bila dia masuk dalam masyarakat yang rosak, dia bukan membawa dan menambahkan kerosakan, tapi dia menambahkan kebaikan dan islah. Dia boleh ubah masyarakat, bukan masyarakat boleh ubah dia. Ni kadang-kadang kita duk kata beriman, kita pergi tambah tui lagi, tuan-tuan, tambah tui. Masyarakat kita dah terpecah dua. Pergi tambah bagi pecah lagi banyak-banyak lagi. Dia main macam-macam. Hak benar ikhtilaf pun nak bagi pecah lagi. Duk jadi utama pula duk bawa main. Dia kata, yang ni Nabi tak buat. Sahabat tak buat. Bid'ah dan sebagainya. Habis cerita tambah yang tu pula. Sebab saya nak kelih yang tu pula. Kita nak kelih yang benar besar duk ada lagi ni. Hak ni benda-benda ni kelih pula lagi. Mai pula mak Nabi, pak Nabi masuk neraka. Pasal apa? Depa bukan Islam. La ilaha illallah. Nak bersyarah yang tu pula. Nak selesai yang tu pula. Mai Syiah pula. Allah sepasal pula. Dok pi tambah lagi. Dok bagi pecah lagi masyarakat kita. Padahal hak benda utama kalau ikut saya ni, hak pecah kita lah ni antara puak karat dengan tak karat ni senang tu ya. Sudah. Bagi pecah ni sudah lah. Dok main tambah berapa lagi? Macam benda ikhtilaf.